Semestinya yang menjayakan dekorasi, yang menjayakan segala usaha kreatif kita adalah industri kreatif itu sendiri. Dan industri kreatif pada ketika ini sangat terkesan disebabkan oleh SOP yang dikenakan dan juga perintah-perintah kawalan pergerakan, terutama sekali kepada mereka yang berpusat di negeri-negeri di bawah fasa 1. Jadi apakah sinar harapan untuk industri kreatif ini dan sejauh mana Pelan Pemulih Negara dapat membantu? Kita bersama dengan tetamu kita, Datuk Norman Abdul Halim, Timbalan Pengerusi Finas, yang sememangnya salah seorang daripada muka ataupun nama yang terkenal dalam dunia industri kreatif ini. Terima kasih Datuk kerana bersama kami pagi ini. Terima kasih Ter. Datuk, kita tahu portfolio Datuk sebagai Timbalan Pengerusi Finas, tapi kita juga tahu penglibatan Datuk dalam industri rakaman lagu, studio animasi, pembikinan filem, video corporate. Jadi yang dinantikan pastinya untuk penggiat seni kita bukan saja untuk berkarya semula, tapi bagaimana mereka boleh keluar dari kemelut yang membelenggu mereka ketika ini, dan kerajaan tampil dengan satu peruntukan dalam pakej pemulih yang bernilai RM100 juta. Pandangan awal Datuk tentang bajet yang telah pun diperuntukkan ini. Baik, terima kasih. Pertama sekali, program pemulih ini, plan package ini adalah menyeluruh. Kita seperti di mana kita sedia maklum yang meneruskan agenda prioritas rakyat, menyokong perniagaan dan juga meningkatkan vaksinasi. Jadi untuk fokus kepada menyokong perniagaan ini, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM100 juta kepada sektor industri kreatif melalui jabatan serta agensi di bawah KKMM, termasuklah Finas. Dan bagi melaksanakan lebih kurang 13 inisiatif utama dalam bentuk kemudahan pembiayaan, pembangunan kapasiti dan sebagainya. Jadi kita berasa sangat berterima kasihlah kerana adanya package ini, kerana kita tahu ramai yang terkesan daripada PKP dan juga di mana aktiviti-aktiviti penggambaran ataupun aktiviti penerbitan halted buat sementara waktu ini. Tapi alhamdulillah dengan package ini kita buat persediaan awal apabila kita boleh mulakan aktiviti penggambaran khususnya mulai fasa kedua ke atas. Datuk, kita melihat industri kreatif sebagai satu industri yang besar. Namun di dalam kelompok industri itu sendiri ada pemain-pemain industri yang besar mempunyai studio sendiri dan sebagainya. Namun ada yang kecil yang hanya bergiat apabila diperlukan saja dalam cara gig ekonomi. Jadi mereka bekerja hari demi hari. Mereka mungkin tidak ada pekerjaan yang tetap. Bagaimana industri secara besar ini ataupun industri besar ini boleh menyantuni pemain-pemain industri yang kecil ini untuk memastikan kesinambungan mereka itu dan kelestarian hidup? Ya, kami memang tahu bahawa industri kreatif ini banyak diterajui oleh pekerja bebas, dan itulah sebabnya package ini yang disediakan di bawah pemulih ini terbagi kepada dua kumpulan, di mana kita menganggarkan lebih kurang 8,000 penerima di kalangan penggiat industri kreatif, di samping memberi manfaat kepada lebih pada 11,000 tenaga pekerja di syarikat-syarikat produksi. Jadi ini adalah sebahagian daripada package secara menyeluruh untuk membantu industri bangun semula, dan insya-Allah dengan adanya dana yang disediakan ini untuk menyediakan aliran tunai bagi industri, insya-Allah kita akan bangkit semula secara bersama. Datuk, bagaimana pula dengan barangkali cadangan daripada pihak Finas sendiri, sebab ramai pastinya rakyat Malaysia rindukan panggung wayang, rindukan filem tempatan. Bila Datuk tersebut tentang persediaan ataupun persiapan bagaimana yang boleh diperincikan kepada penggiat industri, khususnya mereka yang terlibat dalam produksi filem dan juga drama? Pastinya untuk pawagam kita kena tunggu sedikit lagi ya. Kita pun tahu bahawa keadaan pandemik ini masih lagi serius. Walaupun kadar vaksinasi telah meningkat begitu banyak, lebih daripada 25%. Dan pastinya akan ada pengumuman-pengumuman tertentu yang akan datang di mana kelonggaran akan diberikan bagi aktiviti-aktiviti penggambaran, malah juga aktiviti untuk riadah seperti menonton filem di pawagam. Tapi itu terpaksa tunggulah lagi ya. Apabila kita keadaan lebih baik, dan bagi menyediakan dana yang telah kami telah umumkan tadi,
bahawa terdapat beberapa dana masih lagi terbuka dengan tarikh tutupnya lebih kurang tarikh tutupnya pada 16 hari bulan Ogos ya, untuk dana inspirasi, iaitu sebuah dana untuk penerbitan kandungan yang penerbitannya formatnya dibuat dalam studio. Dan ini adalah diberikan tumpuan kepada penerbitan seperti program buat bicara, sitcom, game show dan sebagainya. Ini adalah untuk pemohonnya, kita boleh memohon dengan idea yang baru dan untuk diterbitkan, di mana harta inteleknya tetap dimiliki oleh penerbit tersebut. Seterusnya, dana mikro pengkarya ini adalah kepada individu. Ini terbuka kepada warga industri yang ada pengalaman. Dan tujuannya adalah untuk ada dua kategori ya, dana mikro ini, dia satu penerbitan filem digital dan satu lagi dana mikro pembangunan skrip. Jadi kedua-duanya adalah bertujuan untuk meningkatkan menyediakan peluang bagi warga industri untuk terus berkarya walaupun dalam keadaan yang sebegini, yang kita tak boleh keluar dari rumah dan sebagainya, kita masih lagi boleh menghasilkan kandungan tersebut dari rumah. Jadi ini adalah sebahagian daripada inisiatif untuk menyediakan, seperti saya katakan tadi, aliran tunai bagi warga industri. Bila kita melihat pautan tadi, Datuk Seri Saifuddin berkata bahawa 35,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Adakah ia bererti pekerjaan sedia ada akan dikekalkan atau kita akan menambah peluang pekerjaan baru dalam industri kreatif ini? Itu terpulang kepada ada dua kumpulan, satu pekerja bebas dan juga satu lagi adalah pekerja kaki tangan bagi syarikat-syarikat khususnya SME. Jadi 35,000 pekerjaan ni kita boleh justifikasikan dalam sama ada mereka yang sedia ada dalam industri ataupun mereka yang baru keluar daripada universiti dan sebagainya boleh turut serta, sama ada sebagai pekerja bebas ataupun sebagai mereka bekerja di syarikat-syarikat industri sederhana kecil. Jadi ini adalah sebahagian daripada inisiatif yang saya kata boleh dikatakan menyeluruh ya, di mana Finas memainkan peranan sebahagian daripada inisiatif ini, dan kami sekarang ini berusaha secepat mungkinlah untuk memproses permohonan, menyediakan peluang untuk mereka pitching walaupun dalam keadaan banyak kekangan. Kita sediakan pitching ni tak payah menunggu datang untuk secara boleh buat secara maya dan sebagainya. Dan ada beberapa dana pun dah tutup tarikh permohonannya, tetapi ada dua dana yang saya umumkan tadi, bahawa dana inspirasi dan juga dana mikro pengkarya ni baru dibuka pada 2 Ogos dan akan tutup pada 16 Ogos nanti. Jadi kita mohonlah kepada semua yang di luar sana, khususnya kepada warga industri, untuk memohon. Sedikit background kalau boleh Datuk berikan tentang dua dana ini, dari segi kaedah ataupun prosedur permohonan, apa yang perlu mereka sediakan untuk tampil membuat permohonan bagi mendapatkan dua dana ini? Okey, bagi mereka yang ingin memohon, mereka boleh layari laman sesawan Finas, www.finas.gov.my, dan boleh juga mengikuti media sosial kami, Facebook, Instagram, Twitter @finasmalaysia, dan juga boleh hubungi kami di talian 0341041300 ataupun email ke info@finas.my. Jadi semua perincian tentang dana ini, prosesnya dan sebagainya semua ada tertera dalam laman web. Kita harap bagi warga industri sentiasa lawatilah laman web kami, kerana kita banyak pengumuman-pengumuman yang akan kita umumkan melalui laman web rasmi kami. Datuk, umum kepada para penggiat industri pagi ini yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia, apakah saranan Datuk kepada mereka, terutama yang sememangnya terkesan mungkin sejak diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang terkini ini mereka terjejas akibat ketiadaan peluang-peluang dalam industri kreatif ini? Pertama sekali kami bersipatilah dengan semua yang warga industri yang terkesan ya, khususnya mereka-mereka pekerja bebas yang kita sering mendengar rayuan dan juga permohonan mereka. Bukan kami tidak mengambil tindakan, kami sentiasa mengutamakan, dibincangkan dan inisiatif dan juga dituruti dengan langkah-langkah untuk bagaimana berbincang dengan pihak Majlis Keselamatan Negara untuk mendapatkan pelepasan dan kelulusan. Kita berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana sama-sama membantu kami untuk memberi keutamaan kepada industri kreatif, di mana kita dapat kelonggaran, sedikit kelonggaran bagi fasa kedua. Walaupun mungkin ada yang
mengatakan bahawa agak sukar, SOP-nya agak ketat dan sebagainya. Tapi kita faham bahawa kita juga ingin menjaga keselamatan warga kerja dan sebagainya. Jadi adalah penting bagi kita melihat dari segala aspek, bukan saja dari sudut ekonomi, tapi juga bagaimana kita lihat dari segi aspek keselamatan dan juga kebajikan juga. Kita Finas juga terus mengadakan aktiviti-aktiviti berteraskan kebajikan untuk membantu warga industri, dan kami berharap warga industri bersabar. Memang kita tahu memang ini sukar, tapi masalah ini dihadapi seluruh dunia. Dan dengan adanya program vaksinasi yang ada sekarang ni dengan Pelan Pemulihan Negara, kita berharap, malah Finas sendiri memohon dari PPV tapi masih menunggu lagi jawapan. Apa yang pastinya kita cuba secara mana yang boleh, setakat mana yang boleh kami cuba membantu warga industri. Baik. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini, dan kita harapkan juga keadaan menjadi lebih baik, lebih optimis untuk penggiat industri kreatif kita. Itu sempat dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk Norman Abdul Halim yang merupakan Timbalan Pengurusi Finas. Sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Terima kasih Zara. Terima kasih Terence. Sama-sama Datuk.